selamat malam semua. Sorry lambat. Okay, saya share konten Nampak tak? Okay, saya buat ini dulu. Nampak tak? Hi guys. Ya, hai Bani. Boleh dengar ke? Dengar. Okay, so kita review yang ni dulu. Doktor dah bagi panduan kan? So, malam ni kita nak bagi tugas, bagian tugas. Okay, so kita boleh tengok yang ni dulu. Kita dah bagi tajuk. So, kita dapat tajuk Pematuhan Undang-Undang dan Perlembagaan kan? Ya. Okay, so ni yang perlu ada dalam ni lah, report kita nanti. Tentu korang tahu kan, kita ada report ini dengan report video kan? Untuk pelaksanaan bulan. Okay, so malam ni saya cadang macam ni. Saya nak buat pembagian tugas tu melalui roulette. Tahu kan roulette? Tahu. Okay. So, kita akan bagi tugas melalui roulette. So, saya kat situ. Okay, so ni pembagian tugas. Okay, untuk kita cakap hari tu, kita perlu cari satu topik untuk topik besar kita. So, kita dah jumpa kepentingan undang-undang dan perlembagaan terhadap rakyat Malaysia. Okay. Okay, ini pembagian tugas report. So, Hima buat seminar latar belakang contoh peristiwa. Bani pula pengenalan faktor kesan. Saya rangka cadangan yang kesimpulan. Okay, ini tugas-tugas yang kita dah bagilah melalui roulette tadi. Okay, dan ya. Reference nak buat ke? Reference kena buat. Lagi satu, setiap every page kita kena buat nota kaki tahu kan? Kena buat reference bagian nota kaki yang simple je lah, tapi ikut dengan APS tadi. Okay, proceed Okay, ini yang extra punya bagian tugas kita. Okay, 5 survey dengan video. Survey kita dah buat kan? Kita dah buat Google Form. Okay, cantik. Dan video ni, video kolaborasi ni ada 3 video. Kita masing-masing buat video. Means, saya cadang, saya nak buat video montage. So, setiap seorang kena ada ikut satu video. Video pendek je. Ikut satu video, saya gabung jadi video montage. So, masuk ke situ, dalam punya video nanti ni menarik sikit. Nanti ada survey, ada macam-macam cara pendekatan kita ni kan dalam nak post kita punya assignment. Ni dia konten dia. Pak Liman kena ni kepentingan undang-undang dan perlembagaan. Ikut Pak Liman dah dekat dengan report tu. Bani explain pendek-pendek je. Boleh. Okay, thank you semua cooperation. Good luck Yuri. Thank you Ima. Okay, bye. Bye. Good luck Ima. Malaysia, saya akan menjadi penemburuan untuk hari ini. Topik kita ialah Undang-Undang dan Perlembagaan Malaysia. Saya akan mengenali kefahaman mereka dalam Undang-Undang dan Perlembagaan Malaysia. Semeja tuan, pada pendapat anda, apakah kepentingan undang-undang dan perlembagaan kepada rakyat? Undang-undang sangat penting kepada suatu negara supaya mendisiplinkan semua rakyat dan menyatukan semua rakyat daripada berlaku perselisihan antara kaum dan masalah di dalam negara itu. Terima kasih tuan. Semeja tuan, pada pendapat anda, apakah dimaksudkan dengan undang-undang dan perlembagaan di Malaysia? Undang-undang merupakan sistem peraturan atau norma yang perlu diikuti oleh setiap ahli masyarakat. Manakala undang-undang perlembagaan adalah meliputi perlembagaan negara yang perlu patuh oleh setiap ahli masyarakat termasuk sultan dan menteri-menteri. Terima kasih puan. Terima kasih. Assalamualaikum, tajau, ibirkingi warnakam. Saya ucapkan terima kasih. Bagaimana kita ingin meningkatkan kesedaran undang-undang dan perlembagaan dalam kalangan remaja? Saya bagi satu contoh. Guru-guru sekolah perlu menyediakan kempen kesedaran dan memberi pendedahan tentang kempen-kempen kesedaran melibatkan undang-undang dan perlembagaan negara, supaya undang-undang perlembagaan ini dapat dipupuk sejak kecil lagi dan ditanam dalam diri pelajar-pelajar sejak kecil. Sesuai dengan pepatah Melayu yang berbunyi, lentur buluh, biarlah dari repung. Fikir-fikir kaulah. Pada pendapat saya, pihak NGO haruslah membuat ceramah mengenai undang-undang dan perlembagaan sekurang-kurangnya sebulan 4 kali di setiap institusi. Ini dapat memupuk kesedaran mengenai undang-undang dan perlembagaan dalam diri mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Afifuddin bin Yusof. Cadangan saya bagi meningkatkan kesedaran terhadap undang-undang di dalam kalangan remaja. Okey, yang pertama adalah mengimplementasikan tindakan undang-undang yang lebih tegas dan juga pemantauan lebih menyeluruh. Okey, yang kedua adalah dengan mengenakan denda yang tinggi. Dengan ini, para remaja mereka akan lebih takut dan peka terhadap undang-undang itu sendiri secara tidak langsung. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Selamat sejahtera, Cik. Apakah cadangan anda dalam meningkatkan kesedaran mengenai undang-undang dan perlembagaan di antara remaja sekarang? Selamat sejahtera. Saya rasa pihak berkuasa harus mengadakan taklimat dan ceramah mengenai kepentingan perlembagaan dan undang-undang dalam kalangan remaja. Dengan ini boleh memberi kesedaran terhadap remaja. Bukan itu saja, saya juga rasa pihak berkuasa harus menguatkuasakan undang-undang dengan memberi hukuman yang berat kepada sesiapa yang melanggar perlembagaan dan undang-undang. Dengan ini, remaja boleh mengetahui kepentingan dan kesedaran tentang perlembagaan dan undang-undang. Selain itu, saya juga rasa ibu bapa bertanggungjawab dalam memberi kesedaran tentang perlembagaan dan undang-undang kepada anak-anak mereka. Mereka harus memberi pembelajaran tentang perlembagaan dan undang-undang kepada anak mereka sejak kecil. Dan itu sahaja pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih, Cik. Adakah anda kagum dengan undang-undang negara kita? Ya, saya kagum dengan undang-undang kita. Adakah anda pernah mendengar mengenai undang-undang dan perlembagaan? Ya. Pada pendapat anda, pihak manakah harus memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesedaraan undang-undang dan perlembagaan dalam diri remaja? Pihak ibu bapa memainkan peranan penting dalam ini. Salam sejahtera, saya Himashin Tanasir. Topik yang saya hari ini bincangkan ialah kepentingan perlembagaan dan undang-undang kepada rakyat. Pertama sekali, dia merupakan perpaduan antara kita supaya kita memastikan undang-undang kita patuh, rakyat dapat menjalani hubungan yang baik antara satu sama lain. Kedua pula, dia juga mengukuhkan keamanan rakyat di negara kita. Yang ketiga, dia menjamin perkembangan ekonomi di negara kita. Kalau ekonomi kita baik, negara kita pun baik. So itulah daripada pihak saya. Daripada saya. Hai semua, selamat petang dan salam sejahtera. Saya Wan Subalini. Hari ini saya akan menerangkan apa itu undang-undang dan perlembagaan. Undang-undang Malaysia berteraskan sistem perundangan atau common law sebagai hasil langsung penjajahan dan Melayu, Sarawak dan Bumi Utara. Undang-undang tertinggi iaitu Perlembagaan Malaysia menggariskan rangka perundangan dan hak-hak perundangan Malaysia. Seterusnya, Undang-Undang Persekutuan digubal oleh Parlimen Malaysia berkaitan dengan seluruh negara. Terdapat juga undang-undang yang digubal oleh Dewan Undangan Negeri dan berkaitan dengan negeri lain. Tambahan pula, Perlembagaan Malaysia juga membenarkan sistem kehakiman berganda unik iaitu Undang-Undang Sekular, Jenayah dan Sivil dan Undang-Undang Syariah. Akhirnya, Undang-Undang Persekutuan dan Negeri. Undang-Undang Persekutuan digubal oleh penggubal, ahli parlimen dan Dewan Negara yang bersidang di Parlimen Malaysia dan berkaitan dengan seluruh negara. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Hai Malaysian people. Semua orang tahu apa itu undang-undang dan perlembagaan, bukan? Baiklah, setiap negara ada undang-undang tersendiri yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan ianya mempunyai tujuan yang jelas, antaranya ialah menjamin kestabilan negara. Terdapat beberapa cadangan dalam mengukuhkan ketaatan undang-undang dalam kalangan masyarakat. Antaranya ialah masyarakat perlu menyedari dan mengingati akan kepentingan setiap undang-undang yang telah ditetapkan. Masyarakat juga perlu sentiasa menyokong setiap dasar undang-undang yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Perlu mengehatkan kebebasan peribadi atau mengawal tingkah laku dalam melakukan apa jua bentuk aktiviti seharian. Seterusnya, elakkan permasalahan kaum di kalangan masyarakat. Hal ini kerana ianya akan membawa kepada permasalahan yang boleh mengganggu-gugat kestabilan sesebuah negara. Akhir kata, untuk menjamin kestabilan negara, semua pihak perlu berganding bahu dalam mengukuhkan ketaatan dan kepatuhan terhadap undang-undang dan perlembagaan. Kita, sebagai rakyat Malaysia, ingin hidup dalam keadaan yang harmoni. Justru, lakukan tugas anda sebagai individu masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab.